An-nuha ajamun nihayah. Nuha maknanya nihayah, yang berfikir matlamat akhir kita. Kita tahu dunia adalah sementara, akhiratlah kekal abadi. Tapi mereka yang bodoh memilih dunia, orang yang cerdik memilih yang kekal abadi. Kita pergi tempat yang jauh mesti bekal yang banyak. Itulah ulil nuha. Inilah yang kita nak masuk kembali dalam pemikiran pelajar kita. Tapi sayang hanyalah dalam teori yang dibincang sekali-sekala di dewan wacana. Ini adalah buku saya, tajuk Malaysia. Mungkin sudah ada baca. Siapa yang belum membaca boleh baca. Mengambil ibrah daripada sejarah bangsa kita sendiri dan sejarah yang lampau. Harus kita ambil iktibar bahawa negara Campa yang sudah lama bertahta selama 1000 tahun, di situlah Kerajaan Melayu Terawal telah dikalahkan oleh tentera Vietnam. Sampai hari ini bumi Melayu yang disebut Campa telah berakhir. Kalaulah bumi Campa yang riwayatnya selama 1000 tahun boleh jatuh, apakah negara yang kita baru merdeka tak sampai 70 tahun ini boleh kekal abadi? Itu kita harus ambil iktibar. Dan buku yang lama dulu, tak silap saya telah bincang bersama dengan kepala ini di Masjid Al-Bas mungkin beberapa bulan lepas, dan saya tak tahu apakah kesannya. Buku yang pertama ini saya tulis tentang hubungan Melayu dengan Turki, dan inilah buku yang paling kontroversi disebut oleh penerbit. Inilah buku yang paling kontroversi. Kalau pelajar tak baca lagi, sayang, sebab dia paling kontroversi. Barangkali apabila diharamkan, dia tak boleh baca lagi. Sebelum diharamkan, sila baca. Termasuk buku yang pertama, sebagai edan tambahan, sebagai pemikiran, sebahagian pemikiran yang boleh diselam kalaulah ini dapat digunakan. Saya terjemahkan dalam sejarah untuk menjadi sebahagian pada Leolin Nuha, bahawa kita ambil iktibar daripada sejarah yang silam. Dan juga ada satu lagi kuliah yang bersiri, namanya kuliah mantik, ialah untuk mengajar berfikir. Bukan tuan-tuan tidak pandai berfikir, tetapi inilah bagaimanakah untuk mengasuh kita berfikir dengan tepat. Ini sudah siri 6.0 yang berlalu beberapa hari lepas, dan dia ada dijangkakan ada siri yang 7.0, dan kita akan berakhir dengan siri 8.0. Mudah-mudahan pelajarnya akan dapat sebahagian daripada bagaimanakah berfikir secara yang sepatutnya. Bukan yang paling tinggi, tapi yang optimal. Bukan yang higher thinking, tapi yang optimum. Saya nak sebut tentang optimum. Dalam barat mereka maximize the profit, tetapi dalam Islam maximize the benefit. Berbeza sama sekali. Kita maximize benefit, tetapi barat maximize the profit, dan menebrasi segala unsur ekonomi yang ada. Itu bukan Islam. Islam ialah maximize the benefit. Bagaimanakah maximize the benefit? Kita akan lihat. Dan fiqh Islam dalam amalah memberi jawapan yang tepat. Kita lihat dalam konteks sains Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyar wad dawab wa kathirun min nas wa kathirun haqqan azab wa man yurid fa'amal bikrim inna Allah bima yasha. Apakah mereka kamu tidak lihat bahawa bersujud pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi? Matahari bersujud pada Allah, bulan bersujud pada Allah, gunung bersujud pada Allah, pohon bersujud pada Allah, dawab, seluruh binatang merata sedang bersujud pada Allah. Dan ramai manusia yang bersujud pada Allah, dan ramai lagi manusia yang tidak bersujud pada Allah, yang berhak azab Allah ke atas dirinya. Wa may yuhinillah, siapa yang Allah hinakan dia, fa ma lahu min qaim, tidak ada siapa yang boleh memuliakan dia. Inna Allah ya'lamu ma yasha', dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ini pemikiran yang paling tinggi dalam Islam. Yakni seluruh yang ada langit dan bumi sedang bertasbih kepada Allah, sedang bersujud. Inilah pemikiran yang paling tinggi, bahawa kalaulah makhluk yang mega, galaksi yang perkasa, langit yang perkasa, matahari yang setia, mereka ialah makhluk yang patuh, taat, muslim. Apakah manusia yang kerdil ada di atas belakang bumi sanggup membantah hukuman ilahi? Alangkah bodoh manusia kalaulah seluruh yang ada taat, patuh kepada pencipta. Manusia yang kerdil sanggup membantah. Apakah jenis manusia seperti ini? Apakah manusia yang duduk di atas belakang bumi, yang makan rezeki ilahi, yang menerima cahaya matahari ilahi, yang guna oksigen ilahi secara percuma, menentang ilahi, menentang syariat ilahi, sedangkan dia menumpang hidup di atas muka bumi, berpayung ke langit ilahi? Inilah orang yang
bercanggah dengan sifat liulil nuha tadi, ulul absar, ulul albab, dan seluruh yang kita sebut tadi bercanggah, dan inilah sebahagian daripada sifat masyarakat kita. Ini makhluk yang besar, namanya galaksi. Dia berputar dan berputar, tak pernah diam, sama seperti elektron mengelilingi proton. Tak pernah diam, mereka sedang bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Mereka sedang bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruh yang ada di langit dan bumi, tidak ada satu pun yang ada di langit dan bumi kecuali mereka sedang bertasbih kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak faham tasbih mereka. Mereka sedang bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Sama seperti jemaah haji yang sedang bertawaf. Ini mereka sedang taat patuh kepada pencipta yang sama. Di atas mereka keliling, di atas ada 7 langit di atas, di bawah kita tawaf 7 keliling. Di atas mereka menjadikan black holes di tengah-tengahnya sebagai panduan untuk mengelilingi jasad seluruh galaksi, berputar mengelilingi black hole. Yang putih itu disebut sebagai black hole. Di bawah kita keliling menjadikan Blackstone sebagai asas, dan kita bermula daripada Blackstone, Hajar Aswad, dan kita bertawaf labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ini rukun Islam yang kelima. Pelajar-pelajar depan saya, bila dapat kejayaan nanti, tempat yang mula-mula sekali harus dikunjungi di sini. Bukan New York, bukan Beijing, ini dia tempat. Tunjukkan anda juga bersyukur kami datang memenuhi panggilan engkau wahai Ali. Labbaik Allah. Dan tanda sama-sama patuh, tunduk, dan sami'na wa ata'na dengan pakaian putih, dengan ihram putih. Kita mengelilingi Kaabah sama seperti sebiji bintang sedang mengelilingi galaksi. Alangkah syahdunya. Masing-masing ialah makhluk yang patuh. Kalau seluruh alam patuh, maka manusia lebih aula patuh, sebab kita sangat bergantung pada makhluk lain. Dan inilah pemikiran yang tertinggi dalam konteks higher order thinking. Disebut kata hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah permulaan kepada ulama. Oleh sebab itu, apakah hikmah? Hikmah disebut dalam Quran cukup banyak. Setiap Nabi diberikan ilmu dan hikmah. Dan Nabi Daud ditambah dengan wafaslul khitab, dengan percakapan yang petah, suara yang indah. Dan ilmu hikmah menjadi ciri kepada setiap Nabi. Nabi ialah mereka yang paling tinggi hikmah yang Allah kurniakan. Kita lihat apakah hikmah. Dalam Al-Quran mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitabal hikmah wa yu'allimul kitab wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Sebagaimana kami utuskan dalam kalangan kamu seorang rasul untuk membaca ayat kami supaya dia membersihkan kamu dan mengajar kamu kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum, dan mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu, supaya kamu mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Itulah hikmah. Tugas Rasul dah sampaikan Alkitab wal hikmah. Alkitab jelas Al-Quran. Apakah hikmah? Hikmah menjadi perbincangan yang panjang. Kita lihat dalam ayat lain sebab yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hikmah digandingkan dengan ulul albab. Sebagai permulaan pada ulul albab mesti ada hikmah. Hikmah ialah hubbul ilm, cinta ilmu. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lil ilmi wa la takun khamisan. Jadilah kamu orang yang berilmu, jadilah kamu orang yang mempelajari ilmu, jadilah kamu orang yang mendengar ilmu, atau jadilah kamu sebagai orang yang cinta ilmu. Hikmah ialah hubbul hikmah, mencintai ilmu,
Apakah ilmu? Ilmu ialah benar dan yakin. Hikmah ialah kemuncak ilmu. Wahyu adalah sebahagian daripada hikmah. Kita lihat Ibn Abbas. Ibn Abbas ditanya apakah makna hikmah, maka inilah permulaan pemikiran tinggi. Dia kata ia ma'rifah bil Quran fiqhuhu wa nasahuhu wa muhkamuhu wa mutasyabihu wa warbihu wa muqaddamuhu wa akhiruhu. Nak tahu hikmah, kata Ibn Abbas, ialah ilmu ma'rifah, ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, tentang fiqhnya, tentang nasahnya, tentang muhkamnya, ayat muhkam, ayat mutasyabih, dan gharibnya, perkataan-perkataan yang ganjil, dan juga muqaddamnya, yang mana ayat datang dulu, yang mana datang akhir, yang mana nasah, yang mana. Itulah hikmah. Al-Kitab wal hikmah, Al-Quran dan ilmu Al-Quran, kata Ibn Abbas. Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, itulah hikmah. Dan apakah ilmu tentang sains bukan berkaitan dengan hikmah? Kalau kita lihat ulama tadi adalah mengkaji tentang alam semesta, itulah sains. Dan bagaimanakah disebut tentang riba? Itulah ekonomi. Wa hallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi sekarang ekonomi kita dijanakan oleh riba. Apakah kita berhikmah? Jauh sama sekali. Kita lihat Imam Nawawi ditanya apakah hikmah, dia kata dengan kata yang cukup indah. Dia kata hikmah ibarat ilmu muttasaf bil ahkam mushtamal al ma'rifat billah tabaraka wa ta'ala masbub bin nafs al basirah wa tasib an nafs wa tahqil haqq wal amal bih wa sada an ittiba al hawa al batil wal hakim man lahu dhalik. Cukup indah tarifan Imam Nawawi. Dia kata hikmah ialah satu ungkapan tentang ilmu. Hikmah ialah ilmu yang bersifat, yang diibaratkan dengan ahkam, hukum ahkam, itulah hikmah. Mustamalat ma'rifah billah, ma'rifah Allah, ma'rifah billah, itulah mengenali Allah, itulah hikmah. Dan masuk di nafas di basirah, ulul absar, mereka yang ada ulul absar, itulah hikmah. Wa tasbihun nafs, yang mereka membersihkan hatinya, itulah ulul albab, itulah hikmah. Wa tahqiqul haqq, melaksanakannya benar, itulah hikmah. Wal amalu bihi, dan tahu yang benar, beramal dengannya, itulah hikmah. Wasada antibal hawa, dan tidak mengikuti nafsu dan hawa, itulah hikmah. Wal batin, mengelak daripada yang batin. Wal hakim man lahu dzalik, siapa yang ada ciri di atas, dialah yang punya hikmah. Al-Hakim, Al-Quran disebut Al-Hakim, ialah dzu hikmah, mereka yang ada hikmah. Hikmah inilah sifat daripada higher order thinking yang paling indah. Apakah ini yang kita maksudkan dalam higher order thinking apabila kita belajar ekonomi? Bukan. Belajar matematik? Bukan. Ini tak termasuk. Tapi inilah yang hakiki. Kita tanya Mujahid, seorang tabi'i yang pakar Al-Quran, dia sebut hikmah, dia fiqhu fil Quran, ilmu Quran. Kita kenal ilmu Al-Quran, itulah hikmah. Tidak lain, tidak lagi daripada, walaupun berbagai sudut, tapi maksudnya lah ilmu yang bercabang Al-Quran. Dan semua ilmu yang kita belajar ini sepatutnya bercabang Al-Quran. Itulah kekuatan tamadun Islam yang pas. Ibn Qayyim dia lebih luas mentarifkan tentang hikmah. Dia kata hikmah fi'lun ma yanbaghi ala al-wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Hikmah ialah perbuatan yang selayaknya, dilakukan dalam metodologi yang selayaknya, pada waktu yang selayaknya. Itulah hikmah. Melakukan yang terbaik, meletakkan yang tepat pada tempat yang tepat, itulah hikmah. Kalau tadi ialah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tetapi seluruh yang bercabang dari ilmu yang bercabang Al-Quran, termasuklah ilmu harian kita, juga dimasukkan Ibn Qayyim sebagai hikmah. Dan tarifan umum hikmah an tadha'a asy-syai' fi mawdhihi tamaman, yaitu hikmah ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan sempurna. Itulah hikmah. Meletakkan tempat yang benar, tempat yang benar. Pelajar yang rajin, markahnya tinggi. Pelajar yang rendah, markahnya rendah. Itulah yang adil. Adapun sosialis yang bodoh, yang malas,
ia rajin sama rata. Ini tidak adil. Sekarang ada pemuda-pemuda kita yang sedang berjuang untuk membangkitkan sosialisme dalam konteks kita. Ini tidak adil sebab mereka yang malas, mereka yang rajin diberi markah yang sama. Jelas tidak adil. Boleh. Dan keadilan meletakkan yang tepat pada tempat yang tepat. Itulah keadilan manusia yang Allah ciptakan. Maka peraturan Allah lah yang paling hikmah untuk dilaksanakan, sebab dia lebih tahu tentang manusia. Dia cipta manusia, dia tahu apakah yang sesuai untuk manusia. Syarah ilahilah yang terbaik. Itu orang yang hikmah. Orang yang tak hikmah, dia menentang sepanjang hidupnya hikmah syarah ilahi. Orang yang tidak berhikmah, yang bercakap tentang hayat ada tinggi, hayat ada tinggi, dialah yang menentang syarah Islam yang paling nombor satu. Dia tidak berhikmah, dia tidak hayat tinggi, dia lower ada tinggi. Al-Farabi, ini yang saya minat. Dia mentarifkan hikmah, alam dia ilmu bimawjudat bima hiya mawjudat, wa berhantan semula hikmah ilahiyah wa tabiiyah wa mantiqiyah wa radiyah. Tengok, dia orang falsafah. Orang falsafah melihat dari falsafah Islam. Dia kata hikmah ialah ilmu tentang kewujudan, ilmu tentang alam semesta. Ialah hikmah. Dari segi ontologinya, bagaimanakah alam ini tercipta? Siapa yang mencipta? Apakah hikmah pencipta? Ya, kembali pada Al-Quran. Dan ilmu ini, kata Farabi, terbahagi pada 4 cabang. Ilmu pertama ialah ilahiyah. Dalam bahasa Inggeris kita sebut metaphysics. Kemudian tabiiyah, kita panggil natural sciences. Kemudian mantiqiyah, kita panggil mantik, logik. Yang saya tunjukkan yang tadi, itu sebahagian daripada hikmah. Kemudian terakhirnya mathematics. Mathematics harus dipelajari oleh seluruh rakyat sebab dia adalah hikmah. Kata Al-Farabi, tak percaya dengan dia tidak masalah. Tetapi menurut Al-Farabi, hikmah adalah asas sebab untuk menjustifikan kewujudan Allah SWT dengan mathematics. Sekarang matematik tiada hubungan dengan Allah SWT, tetapi asalnya ialah untuk melihat kewujudan Allah SWT melalui akal. Itulah yang disebut sebagai dalil aqli dalam tauhid kita, ialah mathematics. Ini raja. Ini ialah raja mengikut Al-Farabi. Maka setiap raja ini barangkali anda terdiri di sini, iaitu ilmu yang paling bawah, iaitu sains dan teknologi, ialah ilmu yang paling bawah, iaitu sains, biologi, fizik, kimia, kosmologi, geologi, geografi. Ini semuanya ilmu alam yang dapat cerah, yang mata dapat lihat, yang dapat ambil data. Tetapi ilmu yang lebih tinggi, dia panggil ilmu intermediate, ialah ilmu matematik. Sebab matematik dapat menghubungkan sains yang baik, sains tapi ini, kepada metafizik yang tak dapat lihat. Alam begitu tersusun indah, matahari berjalan dengan tertib, dan setiap yang tersusun mesti ada penyusunnya. Penyusunnya Allah SWT. Itulah tujuan matematik diasaskan. Oleh sebab itu, matematik menjustifikan kewujudan ilahi. Hari ini dalam buku matematik, satu nama Tuhan pun tidak wujud. Sebab skema dia terbalikkan. Dan diterbalikkan. Ini yang diajar di Mesir Raya. Bahawa matlamat ilmu ialah teknologi yang asalnya paling bawah, dan berikut mereka inilah higher order thinking, mencipta sesuatu dalam teknologi. Rupa-rupanya inilah yang paling lowest order thinking. Sebab yang sebenarnya ini yang paling tinggi. Ini the highest order thinking. Sebab meletakkan Tuhan terpaling di atas. Ilmu lain semua di bawah Tuhan. Tetapi dalam konteks barat, mereka terbalikkan skema yang asal menjadi ini. Maka inilah yang disebut higher thinking. Maka kita berdoa, warinal haqqa haqqan, warinal batila batilan. Ya Allah, perlihatkan yang benar itu benar, dan perlihatkan yang batil itu batil. Sebab kita telah lihat yang batil ini benar, yang benar ini batil. Kita dah terbalik sama sekali. Seluruh skema seluruh dunia menjadikan skema yang terbalik sebagai matlamat pengajian seluruh universiti dunia. Rupa-rupanya kita hidup dalam paradoks. Paradoks pemodernian seperti tadi ialah kita percaya dia benar, tapi dia palsu. Kuliah ini akan berlangsung sampai pukul 1, saya beritahu. Sabar, belum sampai ke tajuk lagi.
dan ini watak pelajar yang kita hasilkan. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Inilah yang apabila lulus 4.0, dia buat jambatan runtuh. Yang buat masjid runtuh. Buat stadium runtuh. Sebab inilah, dia adalah kepala ke atas, kaki ke bawah. Matlamat dia adalah dunia. Pemikiran peringkat yang paling bawah yang dianggap oleh Malaysia peringkat yang paling tinggi, higher order thinking. Rupa-rupanya di sisi saya paling rendah. Maaf saya. Kita bersyarah dengan dia higher order thinking. Yang Prof cakap itu, Dr. Rafa kata paling rendah. Kita lihat korelasi mereka. Inilah orang. Ini namanya kumpulan Vienna Circle. Mereka ialah daripada komunisme, Marxism, sosialisme yang menafikan ketuhanan yang sedang diperjuangkan oleh anak muda untuk dilaksanakan di Malaysia sekarang. Sayang, kita sudah hilang identiti. Kita tak kenal yang mana yang hikmah, yang mana yang tidak hikmah. Mereka ingin menafikan manusia ketuhanan. Mereka mempengaruhi alam Melayu. Mudah-mudahan sekali mereka pergi Indonesia, mereka mempengaruhi Soekarno terpengaruh dengan sosialisme. Mereka datang ke Malaya. Di sini pusat sosialisme pada tahun 46 dulu. Di sini pensyarah yang keluar pada awal dulu, yang keluar pada kesastra ini kebanyakan jiwanya Marxisme. Yang inilah yang muncul kembali hari ini. Ini dipengaruhi oleh kumpulan Vienna Circle. Vienna Circle mengatakan sains ialah sesuatu yang dapat dicerap dalam amal. Siapa yang dapat ukur dalam amal, oleh sebab itu yang tak dapat diukur tidak wujud. Dan siapa yang ingin menang Nobel Prize mesti ikut paradigm ini. Dan dia ketua yang bernama Knapp, ketuanya bernama Iris, ketuanya bernama Bertrand Russell, ketuanya bernama berbagai nama, tetapi akidahnya sama, menolak ketuhanan 100%. Tuhan tidak wujud dalam sains. Itulah pahaman Marxism. Marxism diasaskan kepada evolutionism, dan Darwin menjadi rasul kepada Marxism. Kita lihat akibatnya. Kita lihat ini ialah skema yang berlaku hari ini dan buah yang sedang dipetik. Kita lihat orang Barat sudah sedar. Mereka yang ada sedikit jiwa yang murni, mereka dapat lihat bahawa mereka gagal menghasilkan manusia. Mereka menghasilkan teknologi yang tinggi, tapi teknologi ini untuk membunuh manusia lain. Lihat di Syria, apa yang berlaku sekarang. Di sebuah pihak ialah Amerika, sebelah pihak lagi ialah Rusia. Mereka berpakat untuk memberikan satu pihak kepada senjata, satu pihak, dan satu pihak lagi satu tiada. Maka bila senjata telah berada di Syria, ya matilah umat Islam. Mereka boleh berpakat al-kufar wala millatin wahidah. Orang kafir sama ada timur atau barat, mereka boleh berpakat untuk menghancurkan Islam di Syria. Itulah yang berlaku. Inilah higher order thinking. Dan sekarang kita dipermainkan. Dan apabila umat manusia di Perancis dibom oleh ISIS, maka seluruh dunia bersipati, seluruh bendera akan diangkat. Tetapi bila berlaku di Ankara apa yang berlaku semalam ataupun berlaku kawalan lepas, berapa orang yang mati, tak ada siapa yang angkat bendera, termasuk Malaysia sendiri. Kita hypocrite hidup. Ini lowest order thinking. Maaf saya nak cerita ni. Cuba lihat, mereka telah tulis buku Excellent without soul, excellent without a soul. Cemerlang tapi jiwa kosong. Inilah orang mereka. Bila mereka mencipta teknologi untuk membunuh manusia lain. Dan mereka telah sedar bahawa Amerika yang sedang kita tunjuk, kita jadikan ranking pertama di dunia al-hawak barangkali, maka mereka mengatakan mereka gagal dalam pendidikan mereka. Mereka gagal menghasilkan manusia. Mereka menghasilkan ekonomi, mereka menghasilkan teknologi, tapi teknologi tidak untuk membangun manusia. Mereka lupa pada asas membangun manusia. Negara yang tidak seimbang pembangunan manusia dan fizikal, negara yang akan kecundang. Apakah negara kita termasuk dalam kumpulan ini? Pelajar boleh berhujah. Apakah benar atau tidak bahawa kita membina fizikal yang tinggi tapi manusia yang rendah? Bangunan kita tinggi, bangunan di Dubai tinggi, seluruh dunia tinggi, tapi manusianya semakin rendah. Dan sekarang manusia sudah tidak kenal kebenaran. Dan di barat kita lihat liberalisme menjelma dalam masyarakat. Yang haiwan lakukan, manusia dah lakukan.
maka apakah kita sudah berjaya membina manusia? Pemikiran kita berikan tahap rendah sekali. Buku lain, The Soul of Education, pendidikan yang ada di mereka, ini semuanya base pada mereka. Dan mereka kata, kami gagal membina manusia. Malaysia sekarang sedang cepat menuju Amerika, dan ranking Malaysia selalu dibandingkan dengan Amerika. Yang sebenarnya ranking tercepat berapa sekarang? Berkali 300. Dan kita nak menuju satu tempat pertama sama mereka, yang teknologi mereka setinggi langit, tapi manusianya serendah hewan. Itulah yang kita nak bina barangkali. Dan the lost soul of education, higher education, di universiti juga tidak mampu untuk mengeluarkan manusia, mengeluarkan robot. Dikeluarkan Universiti Malaya, Universiti UiA, UiA sendiri mengeluarkan robot, lulus. Tetapi ilmu untuk kerjaya, profesionalism, sebab mereka hanya mengkaji ilmu untuk kerjaya. Bila dapat kerjaya, lupa segala ilmu. Hari terakhir dalam peperiksaan terakhir di Dewan Besar Najasda, mereka campak nota, dan mereka balik tanpa nota. Merdeka daripada ilmu. Alangkah hinanya manusia seperti ini. Alangkah hinanya dia merdeka dengan ilmunya untuk bawa kita sampai ke akhirat. Ilmu harus membawa kita ke akhirat. Kalau ilmu hanya untuk kerjaya, kita gagal. Ini lowest order thinking. Dan ini pelajar kita, pelajar UB. Bila mereka dapat ijazah, apa yang mereka buat? Cuba bayangkan. Bila mereka bergambar, mereka cabut topi mereka, campak ke atas. Apa maksudnya? Saya merdeka daripada ilmu. Merdeka daripada ilmu. Hinanya manusia seperti ini dilakukan oleh seluruh pelajar. Sebab ini amalan barat. Mereka belajar hanya untuk dunia semata-mata. Universiti sebagai kilat. Pelajar yang bersifat manusia masuk universiti, terikat dengan akta dan sebagainya, keluar robot. Semua kerja ikut mekanisme 1, 2, 3 dipanggil objektif, dipanggil kuantitatif, kualitatif sudah hilang sama sekali. Dan universiti sebesar ini namanya Universiti Malaya kilang buku-buku. Pensyarah profesornya pekerja kilang. Ini siapa depan saya? Produk kilang. Maaf ya, produk kilang ini. Sebab anda ditentukan oleh ISO ialah untuk kilang. Kalau kita berfikir higher order, tapi kalau kita berfikir sama dengan lowest order, maka kita sama dengan mereka. Siang sama dengan malam. Kadang-kadang dinding lebih berilmu sebab dia setia mendengar syarahan pensyarah, tapi belajar barangkali tidak. Ini nasib negara kita. Belajar hanya belajar untuk profesionalism. Apakah dia profesionalism? Profesionalism ialah bekerja untuk wang. Pemain profesional dia dibayar wang. Pemain amatur dia bayar belajar bermain dengan ikhlas. Dulu kita boleh sampai ke Olimpik, sekarang kita boleh kalah 10-0 sebab kita belajar untuk kerja untuk wang. Profesionalism maksudnya anda ada kemahiran, anda ada sijil yang tinggi, anda dibayar dengan harga yang tinggi. Bekerja dibayar dengan harga yang tinggi, anda akan bekerja penuh. Bayar separuh, maka anda kerja besar separuh. Tak dibayar, tak akan bekerja. Tak ada kerja sukarela. Profesional mana ada kerja sukarela? Semuanya berbayar. Dan ini bercanggah dengan Islam head-on coalition. Islam, ilmu untuk panduan hidup. Dan bagaimanakah ilmu membimbing manusia? Ilmu untuk bawa kebahagiaan yang abadi. Bukan semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan adalah sebagai vehikel untuk sampai ke destinasi. Bukan masalah. Tapi sayang, profesionalism setiap yang kita buat mesti dibayar. Doktor yang tidak ada profesionalism, tidak ada profession, tidak ada pakar, dia hanya letak bayar Panadol harga yang murah. Bila dia belajar, siapa master? Master dia panggil pakar. Dia charge kita 180. Ubat 30 ringgit saja. Yang lain ni consultant. Dia bayar, kita berjumpa dengan dia jual ilmu dia. Alangkah hinanya doktor yang menjual ilmu. Maaf ya, sebab kita sedang membina profesionalism. Itulah profesionalism. Peguam ialah profession yang paling hina. Sebab dia pertahankan yang benar dan palsu. Dalam Islam,
pertahankan yang benar. Hakim, peguam mesti bersatu menegakkan kebenaran. Tetapi peguam di Malaysia ada yang perjuangkan kebenaran, ada yang pertahankan penagih dadah, ada yang pertahankan pembunuh. Maka apakah ada lebih hina daripada profesi yang pertahankan kebenaran dan kepalsuan? Peguam ialah pertahankan semua. Maka mereka tidak bezakan yang benar dan palsu, sedang kita berdoa warinal haqqa haqqan warinal batila batila. Ini pemikiran highest thinking. Apakah profesional highest thinking? Tidak, bahkan lowest. Oleh sebab itu, maaf saya kalau ada ayah yang kerja peguam, abang-abang yang kerja peguam, beritahu, bincang. Dr. Rafa kata ini, peguam adalah kerja yang paling hina. Jangan-jangan dia cari saya. Saya nak bagi hujah, 10 hujah. Saya tak pernah kalah dalam perbuatan. Acak itu. Ini UM, Universiti tercinta saya. Di sini saya berkhidmat lebih 30 tahun. Ada ISO. ISO maksudnya confirm kilang. Confirm. You yang ada ISO. Confirm kilang. Saya confirm UM kilang. UM kilang. Pensyarah dia pekerja kilang, anda semua produk kilang. Sama ada produk ini lulus ISO atau tidak. Apakah maksud ISO? Cantik di luar, rencung di dalam. Di luar ialah untuk memastikan kualiti yang berkualiti. Tetapi maksud asal dilakukan oleh kumpulan Biana di Biana ialah untuk kontrol intan diamond yang dijual di pasaran. Sebab Yahudi bercita-cita untuk menjadi pengeluar solo tentang diamond, lalu mereka cipta mesin yang manusia lain tidak cipta untuk potong belian dengan belian. Belian lebih mahal memotong belian yang kurang bernilai. Jadi tidak ada negara yang dapat mencipta pemotong belian. Jadi Biana monopoli seluruh diamond di dunia. Jadi dia keluarkan ISO. Siapa yang tak ada ISO tak boleh jual diamond. Akibat ISO seluruh dunia tak dapat menjual diamond, termasuk Malaysia. Habis jiwa terpaksa beli pada Biana. Maka dia kontrol seluruh pasaran dunia dengan ISO. ISO, tapi di Malaysia dia kata ini untuk kualiti, sebenarnya untuk mengawal barangan yang mereka tidak suka di Eropah. Kelapa sawit kita, sejarah kelapa sawit kita ialah kelapa sawit yang terbaik. Bila Dr. Mahathir mengisytiharkan look is policy, tengok ke Jepun, maka mereka kata kelapa sawit kita tak boleh dijual dari mereka sebab kita sudah ada komoditi kaya kacang soya. Kelapa sawit tidak bermutu, ada banyak kolesterol. Kita kata kelapa sawit kita tak ada kolesterol. Kita buka boring, kaji, kosong kolesterol. Kita beritahu data saintifik kosong. Dia kata tidak. Kelapa sawit anda warna dia kuning, minyak sepatutnya putih. Kita panggil pakar buat minyak kelapa sawit putih, lebih putih pada Eropah. Kita hantar lagi ke Eropah. You tak dapat. So sebab you tebang hutan, ini merosakkan alam sekitar. Kita kata we green the earth, kita tebang pokok, kita tanam pokok lain. Kamu tak dapat ISO sebab kamu bagi upah yang tak cukup setara dengan yang standard. Tak dapat ISO pakai. Dr. Mahathir beras. Look West policy. Tukar look East policy pada look West policy. Maka kita hantar sekali kelapa sawit anda terbaik. Kelapa sawit anda terbaik dunia. Apa maksud ISO? Ialah untuk kontrol barangan yang tidak dimiliki oleh pasar Eropah. Dan Malaysia terperangkap sebab kita lowest higher order thinking. Kita lowest order thinking. Maaf saya sekali lagi. So, adakah kita highest order thinking? Rupa-rupa yang kita lah bercakap secara tadi. Ini ialah higher order thinking skill dan digunakan untuk mengukur pelajar-pelajar dunia. Dan sepatutnya kita ada pada tadi mengerti, menghafal, analyzing, evaluating, creating, innovating dan sebagainya. Tapi teori kita telah ajar dari kementerian, pelajar-pelajar kita, profesor-profesor kita dihantar ke luar negara, dihantar ke Amerika, mesti Amerika sebab dia adalah yang paling tinggi, dan balik ke Malaysia mengajar. Dan profesor boleh jadi pelajar tahu, Profesor TIMSS. Profesor TIMSS ialah profesor matematik untuk menguji pemikiran
dunia, apakah hasilnya? Malaysia tercorok di dunia. Ya, Malaysia lebih rendah daripada Laos. Laos lebih baik pemikiran Indonesia. Lebih baik Vietnam, jauh lebih baik. Singapura lebih baik. Thailand lebih baik. Indonesia lebih baik. Kita tercorok di dunia sama dengan Togo. Kita paling rendah pemikiran di dunia. Yang kita selalu mengatakan 2020 ialah kita negara maju. Bohong. Matematik asas pada teknologi. Dan kita lah negara yang paling rendah. Pada tahun 2011 yang lepas, kita duduk tempat yang paling rendah. Lebih pada negara yang tidak ada tamadun. Sebab kita mengajar hafalan. Matematik, cikgu ajar contoh soalan, contoh soalan. Keluar dari perasaan, soalannya cikgu dah ajar. Bila soalan untuk berfikir, out pelajar kita. IMO, International Mathematical Olympiad. International Mathematical Olympiad. Saya telah juara pasukan negara masa saya muda dulu. Negara kita handicap sebab pemikirannya biasanya lah menggunakan pemikiran peringkat tinggi yang Malaysia ajar peringkat rendah. Bila peperiksaan diadakan peringkat awam sama ada SPM ataupun SRP dulu, apabila pelajar tidak dapat menjawab, kita rendahkan lagi soalan, rendahkan lagi sehingga pelajar dapat A semua, tapi nothing maksud. Kemahiran tidak dicapai, tetapi pelajar dapat A straight. Hari ini dapat 11 A adalah biasa. Saya dulu, masa saya belajar dulu, tak dapat A1 pun suka. Tetapi kualiti mesti sama. Kita lihat PISA. PISA ialah pemikiran saintifik yang diuji pada pelajar secara random di seluruh dunia, termasuk negara kita. Kita bawah average dalam segi pemikiran saintifik. Kita hanya dapat markah 400, 398. Sedangkan negara lain, cuba tengok Singapura, Vietnam, 500 lebih ke atas. Semua negara lain cuma 200 ke atas. Yang 400 Afrika dan Malaysia saja. Sangat lemah. Dan Kementerian telah bercakap kita jadi negara maju 2020. Matematik kita terbawah, tercorok di dunia. Inilah yang merusingkan, yang menyebabkan timbulnya istilah higher order thinking. Sebab pelajar kita diajar secara pemikiran peringkat rendah, termasuk pensyarahnya juga pemikiran peringkat rendah. Sebab bukan salah pelajar, salah gurunya. Bukan salah gurunya, salah pensyarah. Saya yang bersalah. Di sekolah universiti biodiversity, ini yang pelajar tanam biologi, ini dijadikan bahawa Tuhan tidak wujud sebagai asas ilmu. Taksonomi dikaji dalam biologi ialah untuk meletakkan biodiversity, yakni spesies berubah daripada yang kecil sampai ke tinggi, termasuk manusia. Oleh sebab itu, Tuhan tidak bertanggungjawab dalam penciptaan, semuanya evolusi. Maka dia menjadi paradigm dalam seluruh ilmu, termasuklah ekonomi. Ekonomi, kapitalisme, liberalisme, pragmatisme menjadikan evolusi sebagai asas. Sebab dia adalah liberal, itu maksudnya survival for life. Siapa yang kuat, dia menang. Syarikat yang besar, dia membentukkan konsortium akan monopoli seluruh perniagaan. Maka dia sama seperti padang rumput di Afrika, yang kuat akan menang, yang lemah akan mati. Dan oleh sebab itu seluruh ilmu yang ada di negara kita diasaskan kepada evolusi. Dalam biologi, dalam ekonomi, dalam saintifik, dalam fizik, dalam kimia, peristiwa yang sama berlaku kalau kita belajar peringkat falsafah. Permukaan tidak membezakan, tetapi dari segi falsafah mereka meletakkan falsafah positivism yang menafikan ketuhanan sama sekali. Kimia, fizik diasaskan Tuhan tidak wujud. Oleh sebab itu pensyarah terpaksa mengajar, sebab buku ini diimport dari Amerika dan Britain. Buku teks semuanya ditulis dalam acuan Tuhan tidak wujud. Falsafah yang mereka tulis buku ini ialah Vienna Circle yang menjadikan Marxism sebagai asas penulisan scientific text. Dan inilah yang berlaku di seluruh negara. Dan kita apakah higher order thinking ataupun sebaliknya. Kita lihat kapitalisme. Kapitalisme ialah evolusi. Yang kuat menang, British kuat, dia makan layar lemah. Oleh sebab itu, bila singa makan kancil, kancil tidak boleh bawa singa ke mahkamah. Sebab itulah law of nature. Dan mereka tidak pernah sebut law of God. Oleh sebab itu, dunia hari ini, Malaysia menganut kapitalisme. Maka dalam kapitalisme,
yang kuat menang, yang lemah kalah. Itu harus kita pasrah. Sebab kita lemah, maka kita haruslah dikalahkan yang kuat. Inilah yang kuat. Inilah yang kuat. RSB, Maybank, CIMB, dan penggunalah yang kalah. Slogan penggunalah yang menang atau yang menang palsu dalam kapitalisme. Mereka yang menang, kita yang kalah. Dan mereka menggunakan interest yang Allah haramkan, yang Allah dan Rasul istiharkan perang, itu menjadi asas kepada ekonomi kapitalisme. Sayang, kita lihat bagaimanakah mereka menipu kita, dan mereka menggunakan segala mekanisme, dan mereka menjadikan ini sebagai asas. Apa dia ini? Ini duit palsu, duit berpuaka. Saya panggil duit puaka. Siapa yang ada ini, dia akan dikalahkan oleh kapitalisme. Sebab interestnya sangat-sangat tinggi. Walaupun yang keluar ini badan Islam, tetapi pengiraan harus dilakukan pada akta bank negara yang menjadikan interest sebagai asas. Pelajar ekonomi harus lebih cepat melihat peristiwa ini. Ini rumusnya. Ini rumus untuk riba digunakan oleh seluruh bank dunia. Apa dia ini? Pelajar matematik. Ini siri geometri. Bayangkan kalau kita beli 40 ekor kambing, kata penjual, kambing pertama harga 1 sen, yang kedua 2 sen, yang ketiga 4 sen, yang kelima 8 sen, 16 sen, 30 sen. Ambillah, saya bagi borong dengan murah-murah 4 ekor kambing. Berapakah duit yang kita harus bayar? Coba kita. Yang pertama 1 sen, yang kedua 2 sen, 4 sen, 8 sen, yang ke-40 berapakah harga? 2 kuasa 39 sen. 2 kuasa 39 sen, cuba tekan kalkulator. Error keluar. Seluruh wang bank negara tak cukup untuk membayar. Cuba kira banyak. Inilah yang digunakan untuk riba, untuk interest kepada kredikat, yang pasti kita akan terperangkap sekiranya menggunakan ini. Ini pemikiran yang paling bodoh. Orang yang ada ini, orang yang pemikiran lower order thinking. Saya tidak pernah ada. Sebab mereka tidak berpikir, dan mereka berfikir dengan elat, dan inilah yang bergaya. Lihat, kalau Anda pinjam RM500 dengan interest 1.1, 4 tahun Anda jual, terpaksa bayar RM2,300 RM2. Ini belum kiraan bulanan, tahunan. Dan pasti mereka yang akan miskin. Apa kata mesti? Pasti. Sebab memang digunakan oleh Yahudi untuk memerangkap mereka yang di Madinah. Dia menggunakan rumus yang sama ketika Nabi Rasulullah SAW. Dan inilah yang Al-Quran menyebut, yang disebut sebagai riba yang al-mudha'afah. Dan berganda-ganda, apabila riba menjadi asas, maka apakah negara ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur? Kita lihat, inilah yang digunakan oleh bank negara untuk mengira interest berdasarkan I. Apakah I? Penambahan interest yang berlaku sekiranya kita lambat bayar. Dan ini ialah kapitalisme yang diasaskan di barat, dibawa ke sini oleh British, dan syarat merdeka ialah merdeka dengan kapitalisme, merdeka dengan common law, merdeka dengan kapitalisme. Dan itulah peninggalan British yang kita agungkan sampai hari ini. Sebab kita lower order thinking. Maaf saya, inilah contoh ejen kapitalisme negara kita. Asia. Tambah murah, tetapi mereka nak berniaga di negara luar, mereka terpaksa bayar airport tax. Mereka tak bayar. Siapa bayar? Berubah. Mereka terpaksa ada surcharge. Mereka kenakan segala-gala pada penumpang. Mereka berniaga free. Contoh kapitalisme yang paling dekat. Dia sebut tambah yang murah. Bila kita bayar, berganda-ganda. Ada banyak hidden, dan ini diharamkan dalam Islam. Dalam konteks kita tidak sebut harga yang sebenarnya. Sebab dalam Islam, dalam muamalah mesti antaradin bainahuma, mesti rada meredai. Bila-bila kita nak berniaga, bila mereka berniaga, kita terpaksa bayar cukai. Pergi makan KFC, mereka franchisee mesti membayar cukai pada kerajaan. Mereka tak bayar, siapa bayar? Yang makan KFC itulah yang bayar. Ada carbon tax itulah yang bayar.
So, kenapakah ini legal? Sebab sistemnya yang demikian. Sistemnya yang kuat menindas yang miskin, yang masih merajalela dalam masyarakat kita ini. Kita lihat, barangkali pelajar baca buku ini. Buku ini ditulis oleh John Perkins. Dia mendakwa dirinya sebahagian daripada, dia sebut sebagai hitman. Hitman ini dia tidak masukkan apa dia, tetapi orang yang pegang dasar ekonomi yang paling tinggi. Mereka itulah budak suruhan kami, dia kata. Bila kami nak menjajah sebuah negara, kami tidak serang dengan senjata. Kami serang dengan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Kami pergi kepada sebuah negara. Negara itu negara yang tidak ada wang. Kami pergi kepada Arab Saudi. Kami menyatakan kepada mereka, tuan perlu kepada bangunan yang besar sebab tuan perlu kepada jemaah haji yang ramai. Kami offer mereka hotel yang mewah. Dan kami biayai mereka. Dan dengan kami membiayai mereka, maka mereka berhutang pada kami dan kami menjajah dari segi ekonomi. Tengok di sekeliling Masjidil Haram hari ini, siapakah yang punya hotel? Yang punya hotel ialah Hilton. Yang punya hotel ialah Intercontinental. Yang punya hotel ialah hotel-hotel Yahudi sekeliling Mekah. Dan hotel-hotel yang murah sudah tidak ada, maka belanja untuk menunaikan haji semakin bertambah. Barangkali orang Melayu Malaysia 20 tahun akan datang tidak mampu lagi untuk menunaikan haji sebab semuanya bangunan yang tinggi. Akibat daripada ini, dia menceritakan demikian. Kami pergi sebuah negara, khusus dikatakan ini negara Indonesia. Indonesia sangat kekurangan dari segi tenaga. Kami cadang kepada mereka untuk membuat jana kuasa elektrik yang besar. Dan mereka bersetuju, mereka tidak ada pakar, mereka tidak ada wang, kami bagi segala-galanya dan negara itu terjajah oleh kami, bukan oleh mereka. Mereka kami jajah juga. Siapa mereka? Sebuah negara itu, dia ada kelapa sawit yang banyak. Dia nak beli senjata kami, dia tak ada wang, tak apa, jual dari kelapa sawit dalam masa 30 tahun, tak boleh jual pada orang lain. Pun kami terima dan negara itu pun terjajah oleh kami. Pelajar kena baca buku ini. Pelajar ekonomi kena baca buku ini. Benar tak benar itu persoalan lain. Barangkali dia menipu, barangkali dia benar. Tapi pelajar yang cerdik, dia menanalisis. Ini dia puaka dunia. Ini hitman. Yang tengah itu namanya Bill Gates. Pelajar gagal. Diisytiharkan dia memiliki Microsoft. Bohong. Dia pelajar yang gagal. Kami pinjam nama dia untuk letakkan dia. Di belakang dia ada 900 profesor Yahudi. Dan mereka lah yang punya Microsoft. Dia ni tak tahu apa-apa pun. Kita panggil dia ke projek MSc kita. Di mana? Saya Berjaya. Panggil orang kita sangka dia yang tahu. Dia hanya nak. Kata Himen, pelajar kena baca. Lebih lagi pensyarah ekonomi. Bagaimanakah operasi mereka melakukan? Melakukan uang fiat. Mereka mengeluarkan uang kertas yang tidak ada jaminan reserve sama sekali. Dan itulah sebab inflasi yang berlaku hari ini. Ialah sebab mereka mengeluarkan uang kertas yang tak ada nilai sama sekali. Politik yang menjamin. Uang Amerika, uang US dollar dijamin oleh parti yang mereka, Republikan dan Demokrat. Kalau parti ini jatuh, uang 1 sen tak laku. Itulah sebab pelajar kena belajar. Sebab dalam Islam ialah menjadikan bahawa bukan kertas yang ditimbangan, tetapi harta yang ada nilai. Oleh sebab itu kita harus kembali pada ekonomi Islam. Kita lihat inilah jadi disebut sebagai hitman, Rothschild. Inilah yang lebih besar pada mereka. Dia kuasai. Kalau nak katakan minyak petroleum jatuh ini, jatuhlah dia. Petroleum tidak boleh jatuh. Sebab petroleum semakin lama semakin kurang. Dan tidak mungkin dia akan jatuh. Harga dia standar dengan emas. Tetapi permainan orang ini, dia jatuhkan harga. Sehingga Arab Saudi pun sudah kemiskinan. Sebab mereka bergantung kepada visa umrah kita. Dan juga pada petroleum dia. Petroleum jatuh, maka Saudi yang berberaja besar pun akan jatuh. Permainan mereka. Mereka yang menentukannya. Oleh sebab itu, bukan komoditi yang menjadi persoalan, tetapi perancangan yang dilakukan oleh Hitman, kata John Perkins. Boleh jadi dia bohong, boleh jadi dia tidak benar, boleh jadi dia benar. Kita lihat capitalism versus socialism, komunisme. Sosialisme yang dibanggakan oleh anak muda kita hari ini ialah cucu kepada komunisme.
Komunisme ialah anak kepada Marxism. Marxism ialah anak tiri kepada evolutionism. Keluarga yang tidak bertuhan. Saya cukup heran pelajar saya sendiri yang mengembangkan Marxism hari ini. Mereka sudah hilang identiti. Pemikiran mereka dipengaruhi oleh sama rata dalam adil. Sedangkan sama rata itulah tidak adil. Yang adil ialah dalam ke hak orang miskin, hak orang kaya, ada hak orang miskin. Itulah zakat dalam Islam. Kita lihat di antara optimum dan ekstrim. Dalam kapitalisme mereka maximize the profit. Dalam Islam optimize the profit. Apa beza optimize dengan maximize? Maximize dapat potongan yang terbanyak, tapi optimize ialah yang terbaik. Yang terbaik tidak sebenarnya paling banyak, tetapi barangkali kita bekerja 8 jam sehari, tapi kapitalisme bekerja 24 jam sehari, ada shift. Dia tidak jaga kebajikan. Tetapi dalam Islam setiap pekerja diberi hak. Ada waktu salat, ada waktu ibadat, ada waktu rehat, ada waktu bekerja, dan dia mesti optimum, bukan maksimum. Maximize the benefit, bukan maximize the profit. Oleh sebab itu Islam melihat bentuk ekonomi yang berbeza. Itu pemikiran yang tinggi. Ini ialah bernama seorang profesor daripada Amerika, John Weber. Profesor John Weber seorang pakar ekonomi, dan dia melihat kebincangan ekonomi dunia hari ini disebabkan oleh kapitalisme, liberalism, pragmatism. Dia pakarnya. Dan dia mengakui bahawa masalah ekonomi krisis yang ada hari ini disebabkan oleh interest keywords kepada kemusnahan ekonomi hari ini. Dan ini dia lihat dalam Islam. Allah mengharamkan wa halal bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia mengkaji ekonomi Islam, akhirnya dia memeluk Islam. Barangkali pelajar tengok dalam YouTube, dia memeluk Islam di sebuah negara Arab. Lepas dia termenung, dia menangis, dan dia dibawa untuk mengambil wudhu yang pertama, dan dia terus menangis. Dia kenali kebenaran, dia pakar ekonomi, dan dia kalah. Dia lihat bahawa ekonomi Barat kalah kepada keadilan Islam, sama seperti ahli sihir Nabi Musa. Bersama Nabi Musa, dia melihat kebenaran tongkat Nabi Musa yang menjadi ular itu bukan ilusi, tetapi kebenaran hakiki. Dan orang yang paling pakar dalam sihir mengakui Nabi Musa adalah benar. Sama seperti profesor ini, dia yang pakar dalam ekonomi kapitalisme, sekarang dia mengakui dia kalah kepada ekonomi Islam. Dan kalau pakar mengakui, apatah lagi pelajar ekonomi depan saya ini, kalau anda juga mengambil pandangan daripada kapitalisme yang menjadi asas kepada ekonomi, pakuti ekonomi kita hari ini. Saya mungkin pelajar kenal orang ini, namanya Profesor Syarif. Dia bukan daripada usuluddin, bukan daripada muamalat, daripada matematik, tetapi dia jiwa yang mulia. Dia nak melihat matematik mengira ekonomi Islam. Lebih lagi berkaitan dengan bank Islam, dia mencadangkan satu rumus yang baru. Rumus ini dipanggil rumus optimum matematik perwustuaan. Ini teori yang dikemukakan, tak ada siapa yang faham. Tetapi dia punya falsafah ialah untuk mengubah sistem kapitalisme yang ada, menggunakan Islam, menjadikan bahawa perniagaan komoditi yang berasaskan keuntungan, dividen sepenuhnya. Dia merumuskan dengan rumus matematik yang barangkali dia dengan pelajar dia yang faham, maka tertinggallah dalam jurnal, tertinggallah dalam perbincangan ilmiah yang tidak pernah dijelmakan dalam masyarakat. Dia panggil wusta, bahasa kepada ummatan wasatan, diterjemahkan oleh ustaz-ustaz di luar sana sebagai umat pertengahan. Salah. Wasatan bukan maknanya pertengahan, tetapi terbaik. Kalau pertengahan, yang baik dapat A, yang tak baik dapat F. Apakah wasatan maksudnya dapat C? Kalau pahaman ustaz di luar, maksudnya pertengahan, Islam ni agama pertengahan, maksudnya bukan A, bukan F, tapi C. C ialah bukan optimum. Islam ialah agama yang wusta, wusta lah yang terbaik. Ummatan wasatan litakuna 'alan nas. Ini ialah kita dilahirkan sebagai ummatan wasatan di akhirat nanti, yang menjadi saksi kepada seluruh manusia lain, dan Rasulullah menjadi saksi
kepada umat manusia, pada umat Islam. Oleh sebab itu, wasatan ialah referee yang adil, yang melihat kebenaran, dan kebenaran inilah yang kita maksudkan dengan optimum. Optimum dalam konteks Islam tidak sama dengan optimum yang dipahami di barat, bahawa di barat ialah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, tetapi kita lah untuk mendapat benefit yang maksimum. Dalam keuntungan kita ada hak orang miskin. Saya dapat mesej daripada Musi bahawa masa telah tamat dan dibuka kepada soalan, kalau itu pun kalau saya boleh jawab. Okey, terima kasih. Okey, saya serahkan kepada Musi. Saya Ahmad Farid Al-Fazil, bayar kepada Pajak juga. Saya ada beberapa soalan kepada Prof. Soalan yang pertama yang berkaitan tentang tidak para agamawan, misalnya para ulama dan sebagainya, tidak menggalakkan masyarakat untuk baca sendiri ataupun tanpa berguru. Salah satu faktornya disebabkan apabila akan timbulnya pemikiran yang salah seperti sekular, liberal dan sebagainya. Jadi bagaimanakah macam maksudnya Prof kita nak selarikan ataupun nak dapatkan satu penyelesaian, kita membaca tanpa guru tapi ada kaedah yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana, sebab saya ada lihat latar belakang Prof sebelum ini, dan Prof banyak mahir ataupun kepakaran Prof dalam berbagai bidang, contoh macam kosmologi, matematik, sains, agama, termasuk agama, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi bagaimanakah Prof membahagikan masa untuk menguasai berbagai aspek bidang, termasuklah pelajaran sejarah dan sebagainya. Dan selalunya lah orang yang hebat memiliki individu yang hebat di belakangnya. Jadi siapakah individu yang hebat di belakang Profesor? Okay. Yang ketiga, seperti Prof katakan tadi, golongan barat mereka dari sudut susunan order of thinking, mana mereka meletakkan teknologi atas, adapun metafizik bawah sekali. Sebab timbulnya hujah mereka yang mengatakan di situ macam ilmu sains itu lebih bersifat logikal dan ekonomikal, maksudnya lebih kukuh berbanding metafizik yang mereka menganggap itu sebagai tahayul. Jadi bagaimana kita menghadapi ataupun kita nak berhujah dengan golongan seperti ini? Yang seterusnya, yang ketiga, jadi kita sudah tahu macam Prof dah kaji banyak lah, maksudnya ada kelompokan dalam bidang ni, dalam bidang itu, dalam bidang ini. Jadi apakah maksudnya langkah permulaan untuk kita bermula untuk kita mengatasi masalah-masalah ini? Ada di sudut apa ataupun dari segi mana yang kita perlu bermula? Sebab kalau katakan kita mahukan kita tahu dalam masa sama kita ada action untuk masyarakat, kita untuk lebih untuk maju. Itu saja setakat ini, insyaAllah. Terima kasih. Pokoknya saja dulu. Jadi paling saya cubalah bagi pandangan saya barangkali tidak tepat. Yang mula-mula sekali lah, guru yang tidak guru tadi belajar dengan tanpa guru. Dalam Islam kita sekarang bercakap dalam paradigm yang sekular. Kita bercakap dalam paradigm yang Islam. Maka kita berlain paradigm. Dalam paradigm Islam, setiap individu mesti ada perkara-perkara yang darurah yang kita harus pelajari. Ilmu-ilmu asas sepatutnya sudah selesai. Maksudnya ilmu Al-Quran, ilmu yang asas fiqh kita telah selesai. Setiap orang sudah tahu ma'ulmadinin min darurah. Kita dah tahu asas. Kemudian kita tambah ilmu ini dengan kitab-kitab yang banyak. Qadhawi sendiri mengatakan dia belajar Ihyanuddin pun sendiri. Maksudnya ilmu asas lah ada.
Tapi kita sekarang bercakap dalam konteks sekular yang langsung kita ada asas. Maka kita harus mencari jalan bahawa kita harus mendapatkan ilmu asas. Dalam Sains Hawa menceritakan apakah Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, kalau pelajar telah baca, dia menceritakan bahawa setiap pelajar yang berjuang dalam haraki ini mesti ada ilmu yang asas. Pertamanya ilmu yang berkaitan dengan yang fardu ain, ilmu yang usul, ilmu yang cabang, ilmu yang tambahan. Yang saya maksudkan tadi ialah belajar membaca, ialah ilmu tambahan. Ilmu asas tidak sudah selesai. Saya tidak cakap mereka itu. Tapi sayang kita Malaysia, bila pencet baru nak belajar tajwid. Alhamdulillahirrabbilalamin itu baru nak belajar lepas pencet. Sayang, sepatutnya selesai umur 7 tahun lepas. Oleh sebab kita bercakap dalam peradaan yang berbeza, maka kita harus ada penyelesaian yang berbeza dan perbincangan harus lebih panjang dari itu. Itu yang pertama, kita dapat jawab. Yang kedua ialah saya sendirilah. Saya dengan kenal dirinya, saya pencinta ilmu. Pasangan saya adalah muhabbah dalami, cinta ilmu. Saya tak pernah tamat belajar. Saya belajar dalam berbagai-bagai bidang. Walaupun saya formal dan tidak formal, saya sentiasa belajar. Sekarang pun saya belajar sebab kepuasan saya, kebahagiaan saya bila saya belajar. Dan saya masih lagi berharap kalau diberi pilihan, saya nak pensiun sekarang, diberi pilihan bekerja atau belajar, saya tak ragu, saya pilih belajar. Belajar ialah masa yang paling indah. Percayalah, bila keluar nanti lari pada ilmu, tidak seindah apa yang kita dalam kampus. Kita dalam kampus dikelilingi oleh masyarakat ilmu. Kita itulah makin bahagia. Dan falsafah saya, pelajaran ilmu sebanyak mungkin, sebab ilmu ini harus dipelajari, sebab dia adalah sebahagian dari ibadah. Kita lakukan dengan atas ibadah. Belajarlah di mana-mana dan carilah ilmu. Saya baca banyak kitab yang tradisi, yang moden, semua saya pelajari. Berguru dan tak berguru, yang saya baca, yang saya forumkan, yang dibincangkan di sekolah, di madrasah, di auditorium, di peringkat antarabangsa, semuanya ilmu sama. Tetapi bagaimana kita sampaikan dalam konteks kita masing-masing. Tetapi alhamdulillah, saya sangat cinta ke bahasa Arab. Saya berikan pada saya sendiri, bila saya sebaik saja, saya dalam universiti lagi, sebelum saya gerak lagi, saya telah berikan masa pada saya 5 tahun, saya harus dapat kuasai bahasa Arab, Lughatul Quran, dia Lughatul Arabiyah, Lughatul Islamiyah, dan dialah lughah dalam jannah. Oleh sebab itu kuasai bahasa Arab dan terbukalah hukum ilmu Islam yang lain. Yang keduanya adalah barat. Bagaimanakah mereka mengatakan bahawa sains haruslah apa yang dapat dicerap, dan apa yang tidak dapat dicerap bukan sains, sebab yang bukan dapat dicerap termasuk metafisik ialah perkara yang tahyul, yang tak dapat di-confirm oleh saintifik. Ini budaya mereka. Budaya mereka ialah mereka telah diletakkan di bawah gereja. Setiap kegiatan mereka berada di gereja. Apabila mereka mengkaji sains, peristiwa yang berlaku dalam kurun yang pertengahan dulu, dalam kurun yang ke-17, apabila Galileo mengatakan bumi mengelilingi matahari, dia dibawa kepada gereja, dan gereja telah menjatuhkan hukuman mati padanya sebab mengatakan perkara yang bercanggah dengan Bible. Maka ini menjadi ditolak kepada barat, menolak metafisik sepenuhnya, dan mereka mengisytiharkan kepada gereja bahawa sains yang kami pelajari hanya melibatkan yang nampak, dan itu menimbulkan fahaman sekularisme. Itu berlaku di barat sebab barat memisahkan antara agama dan sains. Kenapakah masalah barat untuk dijadikan masalah kita? Masalah kita ialah masalah ulama yang mengkaji bumi dan langit dan berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita ada peradaan yang sangat indah, tetapi kadang-kadang kita dapat lihat peradaan ini, kita mengambil peradaan yang barat. Barangkali itu menjawab sebahagiannya, mungkin tidak menjawab, saya minta maaf. Dan yang terakhir barangkali, apakah what's next? Apakah yang kita lakukan? Itu maksudnya. Tugas kita adalah perjuangan. Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama. Barangkali perbincangan seperti ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua harus diatur, ketiga harus disambung, keempat harus diteruskan, sehingga perjalanan jauh bermula dengan langkah yang pertama. Allah tidak menanyakan kejayaan, dia tanyakan perjuangan. Apakah yang kita lakukan? Kita tidak boleh berjaya, tetapi sayang pelajar-pelajar muda kita sekarang tidak sabar dengan kejayaan. Rasulullah kata, tastajilun, kamulah orang yang mustajilun, orang yang tergesa-gesa untuk menangan. Di Madinah ketika di Mekah, Rasulullah diseksa oleh orang Quraisy. Kemudian para sahabat meminta Rasulullah supaya Allah menolongkan, mengalahkan orang Quraisy serta-merta. Rasulullah kata, kamu adalah mustajilun. Apakah kamu tidak tahu bahawa orang sebelum kamu
ditanam dalam lubang, digergajikan kepalanya dan disikat dengan sikat besi. Mereka masih berjuang dan kejayaan akan ada di hujung perjuangan. Wa fathun qarib, dan Allah mengatakan dalam surah Fatih bahawa kejayaan sudah hampir sangat. Kita belajar ialah berjuang. Kejayaan bukan urusan kita. Ingat, kejayaan bukan urusan kita. Urusan kita ialah perjuangan. Perjuangan kecil atau besar, gagal atau berjaya, Allah akan memberikan ganjaran yang sepenuhnya. Wallahu a'lam. Daripada awal ulasan doktor, bagaimana pelajar kita ni macam sampai kepada tahap apply, dia tak sampai tahap ability dan apa. Mungkin saya nak bilang sikit, mungkin salah satu punca di sini adalah pelajar-pelajar kita daripada kecil sudah dididik kita belajar untuk kerja oleh ibu bapa. Jadi mungkin saya kat sini saya nak bincangkan terus peranan ibu bapa lah, sebab dia dah setkan matlamat anak-anak dia. Jadi mungkin sebab tu saya nampak ada peranan Berubah. Mereka terpaksa ada secharge. Mereka kenakan segala-gala pada penumpang. Mereka free. Contoh kapitalisme yang paling dekat, dia sebut tambang yang murah. Bila kita bayar berganda-ganda, ada banyak hidden, dan ini diharamkan dalam Islam. Dalam konteks kita tidak sebut harga yang sebenarnya. Sebab dalam Islam, dalam muamalah mesti antaradin bainahuma, mesti rada meredai. Bila-bila kita nak berniaga, bila mereka berniaga, kita terpaksa bayar cukai. Pergi makan KFC, mereka franchisee mesti membayar cukai kepada kerajaan. Mereka tak bayar, siapa bayar? Yang makan KFC itulah yang bayar. Ada government tax, itulah yang bayar. So, kenapa ini legal? Sebab sistemnya yang demikian. Sistemnya yang kuat menindas yang miskin, yang masih merajalela dalam masyarakat kita ini. Kita lihat, barangkali pelajar baca buku ini. Buku ini ditulis oleh John Perkins. Dia mendakwa dirinya sebahagian daripada, dia sebut sebagai hitman. Hitman ini dia tidak maksudkan apa dia, tetapi orang yang pegang dasar ekonomi yang paling tinggi. Mereka itulah budak suruhan kami, dia kata. Bila kami nak menjajah sebuah negara, kami tidak serang dengan senjata. Kami serang dengan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Kami pergi kepada sebuah negara. Negara itu negara yang tidak ada wang. Kami pergi kepada Arab Saudi. Kami menyatakan kepada mereka, tuan perlu kepada bangunan yang besar sebab tuan perlu kepada jemaah haji yang ramai. Kami offer mereka hotel yang mewah dan kami biayai mereka. Dan dengan kami membiayai mereka, maka mereka berhutang pada kami dan kami menjajah dari segi ekonomi. Tengok di sekeliling Masjidil Haram hari ini, siapakah yang punya hotel? Yang punya hotel ialah Hilton. Yang punya hotel ialah Intercontinental. Yang punya hotel ialah hotel-hotel Yahudi sekeliling Mekah. Dan hotel-hotel yang murah sudah tidak ada, maka belanja untuk menunaikan haji semakin bertambah. Barangkali orang Melayu Malaysia 20 tahun akan datang tidak mampu lagi untuk menunaikan haji sebab semuanya bangunan yang tinggi. Akibat daripada ini, dia menceritakan demikian. Kami pergi sebuah negara, khusus dikatakan ini negara Indonesia. Indonesia sangat kekurangan dari segi tenaga. Kami cadang kepada mereka untuk membuat jana kuasa elektrik yang besar, dan mereka bersetuju. Mereka tidak ada pakar, mereka tidak ada wang. Kami bagi segala-galanya dan negara itu terjajah oleh kami, bukan oleh mereka. Mereka kami jajah juga. Siapa mereka? Sebuah negara itu dia ada kelapa sawit yang banyak. Dia nak beli senjata kami, dia tak ada wang. Tak apa, jual dari kelapa sawit dalam masa 30 tahun. Tak boleh jual pada orang lain pun kami terima, dan negara itu pun terjajah oleh kami. Pelajar kena baca buku ini. Pelajar ekonomi kena baca buku ini. Benar tak benar itu persoalan lain. Barangkali dia menipu, barangkali dia benar. Tapi pelajar yang cerdik, dia menanalisis. Ini dia puaka dia. Ini Hitman. Yang tengah itu namanya Bill Gates. Pelajar gagal. Diisytiharkan dia memiliki Microsoft. Bohong. Dia pelajar yang gagal. Kami pinjam nama dia untuk letakkan dia. Di belakang dia ada 100, 900 profesor Yahudi.
dan mereka lah yang punya Microsoft. Dia ni tak tahu apa-apa pun. Kita boleh panggil dia ke projek MSc kita. Di mana? Cyberjaya. Panggil orang kita sangka dia yang tahu. Dia hanya nak kata Himen, pelajar kena baca. Lebih lagi pensyarah ekonomi. Bagaimanakah operasi mereka melakukan? Melakukan uang fiat. Mereka mengeluarkan uang kertas yang tidak ada jaminan reserve sama sekali, dan itulah sebab inflasi yang berlaku hari ini. Ialah sebab mereka mengeluarkan uang kertas yang tak ada nilai sama sekali. Politik yang menjamin. Uang Amerika, uang US dollar dijamin oleh parti yang mereka, Republikan dan Demokrat. Kalau parti ini jatuh, uang satu sen tak laku. Inilah sebab pelajar kena belajar, sebab dalam Islam ialah menjadikan bahawa bukan kertas yang boleh timbangan, tetapi harta yang ada nilai. Oleh sebab itu kita harus kembali pada ekonomi Islam. Kita lihat inilah jadi disebut sebagai hikmat Rothschild. Inilah yang lebih besar pada mereka. Dia kuasai, kalau nak katakan minyak petroleum jatuh ini, jatuhlah dia. Petroleum tidak boleh jatuh, sebab petroleum semakin lama semakin kurang, dan tidak mungkin dia akan jatuh. Harga dia setanding dengan emas. Tetapi permainan orang ini, dia jatuhkan harga sehingga Arab Saudi pun sudah kemiskinan, sebab mereka bergantung kepada visa umrah kita dan juga pada petroleum dia. Petroleum jatuh, maka Saudi yang berberaja besar pun akan jatuh. Permainan mereka yang menentukannya. Oleh sebab itu bukan komoditi yang menjadi persoalan, tetapi perancangan yang dilakukan oleh Himan, kata John Perkins. Boleh jadi dia bohong, boleh jadi dia tidak benar, boleh jadi dia benar. Kita lihat capitalism versus socialism, komunisme. Sosialisme yang dibanggakan oleh anak muda kita hari ini ialah cucu kepada komunisme. Komunisme ialah anak kepada Marxism. Marxism ialah anak tiri kepada evolutionism. Keluarga yang tidak bertuhan. Saya cukup heran pelajar saya sendiri yang mengembangkan Marxism hari ini. Mereka sudah hilang identiti. Pemikiran mereka dipengaruhi oleh sama rata dalam adil. Sedangkan sama rata itulah tidak adil. Yang adil ialah dalam ke hak orang miskin, hak orang kaya, ada hak orang miskin. Itulah zakat dalam Islam. Kita lihat di antara optimum dan ekstrim. Dalam kapitalisme mereka maximize the profit. Dalam Islam optimize the profit. Apa beza optimize dengan maximize? Maximize dapat potongan yang terbanyak, tapi optimize ialah yang terbaik. Yang terbaik tidak sepertinya paling banyak, tetapi barangkali kita bekerja 8 jam sehari, tapi kapitalisme bekerja 24 jam sehari, ada shift. Dia tidak jaga kebajikan. Tetapi dalam Islam setiap pekerja diberi hak. Ada waktu solat, ada waktu ibadat, ada waktu rehat, ada waktu bekerja, dan dia mesti optimum, bukan maksimum. Maximize the benefit, bukan maximize the profit. Oleh sebab itu Islam melihat bentuk ekonomi yang berbeza. Itu pemikiran yang tinggi. Ini ialah bernama seorang profesor daripada Amerika, John Weber. Profesor John Weber seorang pakar ekonomi, dan dia melihat kebincangan ekonomi dunia hari ini disebabkan oleh kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Dia pakarnya, dan dia mengakui bahawa masalah ekonomi krisis yang ada hari ini disebabkan oleh interest keywords kepada kemusnahan ekonomi hari ini. Dan ini dia lihat dalam Islam. Allah mengharamkan wa halal bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia mengkaji ekonomi Islam, akhirnya dia memeluk Islam. Barangkali pelajar tengok dalam YouTube, dia memeluk Islam di sebuah negara Arab. Lepas dia termenung, dia menangis, dan dia dibawa untuk mengambil wudhu yang pertama, dan dia terus menangis. Dia kenali kebenaran, dia pakar ekonomi, dan dia kalah. Dia lihat bahawa ekonomi Barat kalah kepada keadilan Islam, sama seperti ahli sihir Nabi Musa. Bersama Nabi Musa, dia melihat kebenaran tongkat Nabi Musa yang menjadi ular itu bukan ilusi, tetapi kebenaran hakiki. Dan orang yang paling pakar dalam sihir mengakui Nabi Musa adalah benar,
sama seperti profesor ini, dia yang pakar dalam ekonomi kapitalisme, sekarang dia mengakui dia kalah kepada ekonomi Islam. Dan kalau pakar mengakui, apatah lagi pelajar ekonomi depan saya ini, kalau anda juga mengambil pandangan daripada kapitalisme yang menjadi asas kepada ekonomi, fakulti ekonomi kita hari ini. Saya mungkin pelajar kenal orang ini, namanya Profesor Syarif. Dia bukan daripada usuluddin, bukan daripada muamalat, daripada matematik, tetapi dia jiwa yang mulia. Dia nak melihat matematik mengira ekonomi Islam. Lebih lagi berkaitan dengan bank Islam, dia mencadangkan satu rumus yang baru. Rumus ini dipanggil rumus optimum matematik perwustuaan. Ini teori yang dikemukakan, tak ada siapa yang faham. Tetapi dia punya falsafah ialah untuk mengubah sistem kapitalisme yang ada, menggunakan Islam, menjadikan bahawa perniagaan komoditi yang berasaskan keuntungan dividen sepenuhnya. Dia merumuskan dengan rumus matematik yang barangkali dia dengan pelajar dia yang faham, maka tertinggallah dalam jurnal, tertinggallah dalam perbincangan ilmiah yang tidak pernah dijelmakan dalam masyarakat. Dia panggil wusta, bahasa kepada ummatan wasatan, diterjemahkan oleh ustaz-ustaz di luar sana sebagai umat pertengahan. Salah. Wasatan bukan maknanya pertengahan, tetapi terbaik. Kalau pertengahan, yang baik dapat A, yang tak baik dapat F. Apakah wasatan maksudnya dapat C? Kalau pahaman ustaz di luar, maksudnya pertengahan Islam ni agama pertengahan, maksudnya bukan A, bukan F, tapi C. C ialah bukan optimum, Islam ialah agama yang wusta, wusta lah yang terbaik. Ummatan wasatan litakuna 'alan nas, ini ialah kita dilahirkan sebagai ummatan wasatan di akhirat nanti, yang menjadi saksi kepada seluruh manusia lain, dan Rasulullah menjadi saksi kepada umat manusia, pada umat Islam. Oleh sebab itu, wasatan ialah referee yang adil, yang melihat kebenaran, dan kebenaran inilah yang kita maksudkan dengan optimum. Optimum dalam konteks Islam tidak sama dengan optimum yang dipahami di barat, bahawa di barat ialah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, tetapi kita lah untuk mendapat benefit yang maksimum. Dalam keuntungan kita ada hak orang miskin. Saya dapat mesej daripada pengurusi bahawa masa telah tamat dan dibuka kepada soalan, kalau itu pun kalau saya boleh jawab. Okey, terima kasih. Okey, saya serahkan kepada pengurusi. Saya Ahmad Farid Al-Fazil, bayar kepada pelajar juga. Saya ada beberapa soalan kepada Prof. Soalan yang pertama yang berkaitan tentang tidak para agamawan, misalnya para ulama dan sebagainya, tidak menggalakkan masyarakat untuk baca sendiri ataupun tanpa berguru. Salah satu faktornya disebabkan apabila akan timbulnya pemikiran yang salah seperti sekular, liberal dan sebagainya. Jadi bagaimanakah macam maksudnya Prof kita nak selarikan ataupun nak dapatkan satu penyelesaian, kita membaca tanpa guru tapi ada kaedah yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana, sebab saya ada lihat latar belakang Prof sebelum ini, dan Prof banyak mahir ataupun kepakaran Prof dalam berbagai bidang, contoh macam kosmologi, matematik, falsafah sains, agama, termasuk agama, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi bagaimanakah Prof membahagikan masa untuk menguasai berbagai aspek bidang, termasuklah pelajaran sejarah dan sebagainya, dan selalunya lah orang yang hebat memiliki individu yang hebat di belakangnya. Jadi siapakah individu yang hebat di belakang Profesor? Okay. Yang ketiga,
seperti Prof katakan tadi, golongan barat mereka dari sudut susunan order of thinking, di mana mereka meletakkan teknologi atas, adapun metafizik bawah sekali. Sebab timbulnya hujah mereka yang mengatakan di situ macam ilmu sains itu lebih bersifat logikal dan ekonomikal, maksudnya lebih kukuh berbanding metafizik yang mereka menganggap itu sebagai tahayul. Jadi bagaimana kita nak menghadapi ataupun kita nak berhujah dengan golongan seperti ini. Yang seterusnya, yang ketiga, jadi kita sudah tahu macam Prof dah kaji banyak lah, maksudnya ada kelompokan-kelompokan dalam bidang ni, dalam bidang itu, dalam bidang ini. Jadi apakah maksudnya langkah permulaan untuk kita bermula untuk kita mengatasi masalah-masalah ini? Ada di sudut apa? Ataupun dari segi mana yang kita perlu bermula? Sebab kalau katakan kita mahukan kita tahu dalam masa sama kita ada action untuk masyarakat, kita untuk lebih untuk maju. Itu saja setakat ini, insyaAllah. Terima kasih. Pokok kata jawatan kesalahan paling saya cubalah bagi pandangan saya barangkali tidak tepat. Yang mula-mula sekali lah, guru yang tidak guru tadi belajar dengan tanpa guru. Dalam Islam kita sekarang bercakap dalam paradigm yang sekular, kita bercakap dalam paradigm yang Islam, maka kita berlain paradigm. Dalam paradigm Islam, setiap individu semesti ada perkara-perkara yang darurah yang kita harus pelajari. Ilmu-ilmu asas sepatutnya sudah selesai. Maksudnya ilmu Al-Quran, ilmu yang asas fiqh kita telah selesai. Setiap orang sudah tahu ma'ulmadinin min darurah. Kita dah tahu asas. Kemudian kita tambah ilmu ini dengan kitab-kitab yang banyak. Qadhawi sendiri mengatakan dia belajar Ihyanuddin pun sendiri. Maksudnya ilmu asas lah ada. Tapi kita sekarang bercakap dalam konteks sekular yang langsung kita ada asas. Maka kita harus mencari jalan bahawa kita harus mendapatkan ilmu asas. Dalam Sains Hawa menceritakan apakah Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, kalau pelajar telah baca, dia menceritakan bahawa setiap pelajar yang berjuang dalam haraki ini mesti ada ilmu yang asas. Pertamanya ilmu yang berkaitan dengan yang fardu ain, ilmu yang usul, ilmu yang cabang, ilmu yang tambahan. Yang saya maksudkan tadi ialah belajar membaca, ialah ilmu tambahan. Ilmu asas kita sudah selesai. Saya tidak cakap mereka itu. Tapi sayang kita Malaysia, bila pencil baru nak belajar tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin itu baru nak belajar lepas pencil. Saya sepatutnya selesai umur 7 tahun lepas. Oleh sebab kita bercakap dalam paradigm yang berbeza, maka kita harus ada penyelesaian yang berbeza dan perbincangan harus lebih panjang dari itu. Itu yang pertama, kita dapat jawab. Yang kedua ialah saya sendirilah. Saya dengan kenal dirinya, saya ni pencinta ilmu. Pasangan saya adalah muhabbah dalami, cinta ilmu. Saya tak pernah tamat belajar. Saya belajar dalam berbagai-bagai bidang. Walaupun saya formal dan tidak formal, saya sentiasa belajar. Sekarang pun saya belajar sebab kepuasan saya, kebahagiaan saya bila saya belajar. Dan saya masih lagi berharap kalau diberi pilihan, saya nak pensiun sekarang, diberi pilihan bekerja atau belajar, saya tak ada ragu, saya boleh belajar. Belajar ialah masa yang paling indah. Percayalah, bila keluar nanti lari pada ilmu, tidak seindah apa yang kita dalam kampus. Kita dalam kampus dikelilingi oleh masyarakat ilmu. Kita itulah makin bahagia. Dan falsafah saya, pelajaran ilmu sebanyak mungkin, sebab ilmu ini harus dipelajari, sebab dia adalah sebahagian daripada ibadah. Kita lakukan dengan atas ibadah, belajarlah di mana-mana dan carilah ilmu. Saya baca banyak kitab yang tradisi, yang moden, semua saya pelajari. Berguru dan tak berguru, yang saya baca, yang saya forumkan, yang dibincangkan di sekolah, di madrasah, di auditorium, di peringkat antarabangsa, semuanya ilmu sama. Tetapi bagaimana kita sampaikan dalam konteks kita masing-masing. Tetapi alhamdulillah, saya sangat cinta ke bahasa Arab. Saya berikan pada saya sendiri, bila saya sebaik saja, saya dalam universiti lagi, sebelum saya gerak lagi, saya telah berikan masa pada saya 5 tahun, saya harus dapat kuasai bahasa Arab, Lughatul Quran, ia Lughatul Arabiyah, Lughatul Islamiyah, dan dialah lughah dalam jannah. Oleh sebab itu kuasai bahasa Arab dan terbukalah pokok ilmu Islam yang lain. Yang keduanya adalah barat. Bagaimanakah mereka mengatakan bahawa sains haruslah apa yang dapat dicerap, dan apa yang tidak dapat dicerap bukan sains, sebab yang bukan
dapat dicerap termasuk metafisik ialah perkara yang tahyul yang tak dapat di confirm oleh saintifik. Ini budaya mereka. Budaya mereka ialah mereka telah diletakkan di bawah gereja. Setiap kegiatan mereka berada di gereja. Apabila mereka mengkaji sains, peristiwa yang berlaku dalam kurun yang pertengahan dulu, dalam kurun yang ke-17, apabila Galileo mengatakan bumi mengelilingi matahari, dia dibawa kepada gereja dan gereja telah menjatuhkan hukuman mati padanya sebab mengatakan perkara yang bercanggah dengan Bible. Maka ini menjadi ditolak kepada barat, menolak metafisik sepenuhnya, dan mereka mengisytiharkan kepada gereja bahawa sains yang kami pelajari hanya melibatkan yang nampak, dan itu menimbulkan fahaman sekularisme. Itu berlaku di barat sebab barat memisahkan antara agama dan sains. Kenapakah masalah barat untuk dijadikan masalah kita? Masalah kita ialah masalah ulama yang mengkaji bumi dan langit dan berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita ada peradaan yang sangat indah, tetapi kadang-kadang kita dapat lihat peradaan ini kita mengambil peradaan yang barat. Barangkali itu menjawab sebagiannya, mungkin tidak menjawab, saya minta maaf. Dan yang terakhir barangkali, apakah what's next? Apakah yang kita lakukan? Itu maksudnya. Tugas kita adalah perjuangan. Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama. Barangkali perbincangan seperti ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua harus diatur, ketiga harus disambung, keempat harus diteruskan, sehingga perjalanan jauh bermula dengan langkah yang pertama. Allah tidak menanyakan kejayaan, Dia tanyakan perjuangan. Apakah yang kita lakukan? Kita tidak boleh berjaya, tetapi sayang pelajar-pelajar muda kita sekarang tidak sabar dengan kejayaan. Rasulullah kata, tastajilun, kamulah orang yang mustajilun, orang yang tergesa-gesa untuk menangan. Di Madinah ketika di Mekah, Rasulullah diseksa oleh orang Quraisy. Kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah supaya Allah menundungkan, mengalahkan orang Quraisy serta-merta. Rasulullah kata, kamu adalah mustajilun. Apakah kamu tidak tahu bahawa orang sebelum kamu ditanam dalam lubang, digergajikan kepalanya dan disikat dengan sikat besi? Mereka masih berjuang, dan kejayaan akan ada di hujung perjuangan. Wa fathun qarib, dan Allah mengatakan dalam surah Fatih bahawa kejayaan sudah hampir sangat. Kita belajar ialah berjuang. Kejayaan bukan urusan kita. Ingat, kejayaan bukan urusan kita. Urusan kita ialah perjuangan. Perjuangan kecil atau besar, gagal atau berjaya, Allah akan memberikan ganjaran yang sepenuhnya. Wallahu a'lam. Faris dari Fakulti Ekonomi. Daripada awal ulasan doktor, bagaimana pelajar kita ni macam sampai kepada tahap apply, dia tak sampai tahap evaluating dan apa. Mungkin saya nak bilang sikit, mungkin salah satu punca di sini adalah pelajar-pelajar kita daripada kecil sudah dididik kita belajar untuk kerja oleh ibu bapa. Mungkin saya kat sini saya nak bincangkan terus kerana ibu bapa lah, sebab dia dah setkan matlamat anak-anak dia. Jadi mungkin sebab tu saya nampak ada kerana berubah. Mereka terpaksa ada surcharge. Mereka kenakan segala-gala pada penumpang. Mereka free. Contoh kapitalisme yang paling dekat, dia sebut tambang yang murah. Bila kita bayar berganda-ganda, ada banyak hidden, dan ini diharamkan dalam Islam. Dalam konteks kita tidak sebut harga yang sebenarnya. Sebab dalam Islam, dalam muamalah mesti antaradin bainahuma, mesti rada meredai. Bila-bila kita nak berniaga, bila mereka berniaga, kita terpaksa bayar cukai. Pergi makan KFC, mereka franchisee mesti membayar cukai kepada kerajaan. Mereka tak bayar, siapa bayar? Yang makan KFC itulah yang bayar. Ada government tax, itulah yang bayar. So, kenapakah ini legal? Sebab sistemnya yang demikian. Sistemnya yang kuat menindas yang miskin, yang masih merajalela dalam masyarakat kita ini. Kita lihat, barangkali pelajar baca buku ini. Buku ini ditulis oleh John Perkins. Dia mendakwa dirinya sebahagian daripada, dia sebut sebagai hitman. Hitman ini dia tidak maksudkan apa dia, tetapi orang yang pegang dasar ekonomi yang paling tinggi. Mereka itulah budak suruhan kami, dia kata. Bila kami nak menjajah sebuah negara, kami tidak serang dengan senjata. Kami serang dengan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme.
Kami pergi kepada sebuah negara. Negara itu negara yang tidak ada wang. Kami pergi kepada Arab Saudi. Kami menyatakan kepada mereka, tuan perlu kepada bangunan yang besar sebab tuan perlu kepada jemaah haji yang ramai. Kami offer mereka hotel yang mewah dan kami biayai mereka, dan dengan kami membiayai mereka, maka mereka berhutang pada kami dan kami menjajah dari segi ekonomi. Tengok di sekeliling Masjidil Haram hari ini, siapakah yang punya hotel? Yang punya hotel ialah Hilton, yang punya hotel ialah Intercontinental, yang punya hotel ialah hotel-hotel Yahudi sekeliling Mekah, dan hotel-hotel yang murah sudah tidak ada. Maka belanja untuk menunaikan haji semakin bertambah. Barangkali orang Melayu Malaysia 20 tahun akan datang tidak mampu lagi untuk menunaikan haji sebab semuanya bangunan yang tinggi. Akibat daripada ini, dia menceritakan demikian. Kami pergi sebuah negara, khusus dikatakan ini negara Indonesia. Indonesia sangat kekurangan dari segi tenaga. Kami cadang kepada mereka untuk membuat jana kuasa elektrik yang besar, dan mereka bersetuju. Mereka tidak ada pakar, mereka tidak ada wang, kami bagi segala-galanya, dan negara itu terjajah oleh kami, bukan oleh mereka. Mereka kami jajah juga. Siapa mereka? Sebuah negara itu, dia ada kelapa sawit yang banyak. Dia nak beli senjata kami, dia tak ada wang, tak apa, jual dari kelapa sawit dalam masa 30 tahun, tak boleh jual pada orang lain, pun kami terima. Dan negara itu pun terjajah oleh kami. Pelajar kena baca buku ini, pelajar ekonomi kena baca buku ini. Benar tak benar itu persoalan lain. Barangkali dia menipu, barangkali dia benar. Tapi pelajar yang cerdik, dia menanalisis. Ini dia puaka dunia. Ini Himen. Yang tengah itu namanya Bill Gates, pelajar gagal. Diisytiharkan dia memiliki Microsoft, bohong. Dia pelajar yang gagal. Kami pinjam nama dia untuk letakkan dia. Di belakang dia ada 900 profesor Yahudi, dan mereka lah yang punya Microsoft. Dia ni tak tahu apa-apa pun. Kita pun panggil dia ke projek MSc kita. Di mana? Sabah Jaya. Panggil orang, kita sangka dia yang tahu. Dia hanya nak. Kata Himen, pelajar kena baca. Lebih lagi pensyarah ekonomi. Bagaimanakah operasi mereka melakukan uang fiat. Mereka mengeluarkan uang kertas yang tidak ada jaminan reserve sama sekali, dan itulah sebab inflasi yang berlaku hari ini. Ialah sebab mereka mengeluarkan uang kertas yang tak ada nilai sama sekali. Politik yang menjamin. Uang Amerika, uang US dollar dijamin oleh parti yang mereka, Republikan dan Demokrat. Kalau parti ini jatuh, uang satu sen tak laku. Itulah sebab pelajar kena belajar, sebab dalam Islam ialah menjadikan bahawa bukan kertas yang boleh timbangan, tetapi harta yang ada nilai. Oleh sebab itu kita harus kembali pada ekonomi Islam. Kita lihat inilah jadi disebut sebagai Himen, Rothschild. Inilah yang lebih besar pada mereka. Dia kuasai. Kalau nak katakan minyak petroleum jatuh ini, jatuhlah dia. Petroleum tidak boleh jatuh, sebab petroleum semakin lama semakin kurang, dan tidak mungkin dia akan jatuh. Harga dia standar dengan emas. Tetapi permainan orang ini, dia jatuhkan harga, sehingga Arab Saudi pun sudah kemiskinan, sebab mereka bergantung kepada visa umrah kita dan juga pada petroleum dia. Petroleum jatuh, maka Saudi yang berbelanja besar pun akan jatuh. Permainan mereka yang menentukannya. Oleh sebab itu, bukan komoditi yang menjadi persoalan, tetapi perancangan yang dilakukan oleh Himen, kata John Perkins. Boleh jadi dia bohong, boleh jadi dia tidak benar, boleh jadi dia benar. Kita lihat capitalism versus socialism, komunisme. Sosialisme yang dibanggakan oleh anak muda kita hari ini ialah cucu kepada komunisme. Komunisme ialah anak kepada Marxism. Marxism ialah anak tiri kepada evolutionism. Keluarga yang tidak bertuhan. Saya cukup heran pelajar saya sendiri yang mengembangkan Marxism hari ini. Mereka sudah hilang identiti. Pemikiran mereka dipengaruhi oleh sama rata dalam adil. Sedangkan sama rata itulah tidak adil. Yang adil ialah dalam ke hak orang miskin, hak orang kaya, ada hak orang miskin. Itulah zakat dalam Islam. Kita lihat di antara optimum dan ekstrim. Dalam kapitalisme mereka maximize the profit. Dalam Islam optimize the profit.
Apa beza optimize dengan maximize? Maximize dapat potongan yang terbanyak, tapi optimize ialah yang terbaik. Yang terbaik tidak sebenarnya paling banyak, tetapi barangkali kita bekerja 8 jam sehari, tapi kapitalisme bekerja 24 jam sehari, ada shift. Dia tidak jaga kebajikan. Tetapi dalam Islam, setiap pekerja diberi hak. Ada waktu solat, ada waktu ibadat, ada waktu rehat, ada waktu bekerja, dan dia mesti optimum, bukan maximum. Maximize the benefit, bukan maximize the profit. Oleh sebab itu, Islam melihat bentuk ekonomi yang berbeza. Itu pemikiran yang tinggi. Ini ialah bernama seorang profesor daripada Amerika, John Webber. Profesor John Webber seorang pakar ekonomi, dan dia melihat kebincangan ekonomi dunia hari ini disebabkan oleh kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Dia pakarnya, dan dia mengakui bahawa masalah ekonomi krisis yang ada hari ini disebabkan oleh interest keywords kepada kemusnahan ekonomi hari ini. Dan ini dia lihat dalam Islam. Allah mengharamkan wa halal bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia mengkaji ekonomi Islam, akhirnya dia memeluk Islam. Barangkali pelajar tengok dalam YouTube, dia memeluk Islam di sebuah negara Arab. Lepas dia termenung, dia menangis, dan dia dibawa untuk mengambil wudhu yang pertama, dan dia terus menangis. Dia kenali kebenaran, dia pakar ekonomi, dan dia kalah. Dia lihat bahawa ekonomi Barat kalah kepada keadilan Islam, sama seperti ahli sihir Nabi Musa. Bersama Nabi Musa, dia melihat kebenaran tongkat Nabi Musa yang menjadi ular itu bukan ilusi, tetapi kebenaran hakiki. Dan orang yang paling pakar dalam sihir mengakui Nabi Musa adalah benar. Sama seperti profesor ini, dia yang pakar dalam ekonomi kapitalisme, sekarang dia mengakui dia kalah kepada ekonomi Islam. Dan kalau pakar mengakui, apatah lagi pelajar ekonomi depan saya ini. Kalau anda juga mengambil pandangan daripada kapitalisme yang menjadi asas pada ekonomi, pakuti ekonomi kita hari ini. Saya mungkin pelajar kenal orang ini, namanya Profesor Syarif. Dia bukan daripada usuluddin, bukan daripada muamalat, daripada matematik, tetapi dia jiwa yang mulia. Dia nak melihat matematik mengira ekonomi Islam. Lebih lagi berkaitan dengan bank Islam, dia mencadangkan satu rumus yang baru. Rumus ini dipanggil rumus optimum matematik perwustuaan. Ini teori yang dikemukakan, tak ada siapa yang faham. Tetapi dia punya falsafah ialah untuk mengubah sistem kapitalisme yang ada, menggunakan Islam, menjadikan bahawa perniagaan komoditi yang berasaskan keuntungan, dividen sepenuhnya. Dia merumuskan dengan rumus matematik yang barangkali dia dengan pelajar dia yang faham, maka tertinggallah dalam jurnal, tertinggallah dalam perbincangan ilmiah yang tidak pernah dijelmakan dalam masyarakat. Dia panggil wusta, bahasa kepada ummatan wasatan, diterjemahkan oleh ustaz-ustaz di luar sana sebagai umat pertengahan. Salah. Wasatan bukan maknanya pertengahan, tetapi terbaik. Kalau pertengahan, yang baik dapat A, yang tak baik dapat F. Apakah wasatan maksudnya dapat C? Kalau pahaman ustaz di luar, maksudnya pertengahan. Islam ni agama pertengahan, maksudnya bukan A, bukan F, tapi C. C ialah bukan optimum. Islam ialah agama yang wusta, wusta lah yang terbaik. Ummatan wasatan litakuna 'alan nas. Ini ialah kita dilahirkan sebagai ummatan wasatan di akhirat nanti, yang menjadi saksi kepada seluruh manusia lain, dan Rasulullah menjadi saksi kepada umat manusia, pada umat Islam. Oleh sebab itu, wasatan ialah referee yang adil, yang melihat kebenaran, dan kebenaran inilah yang kita maksudkan dengan optimum. Optimum dalam konteks Islam tidak sama dengan optimum yang dipahami di Barat, bahawa di Barat ialah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, tetapi kita lah untuk mendapat benefit yang maksimum. Dalam keuntungan kita ada hak orang miskin. Saya dapat mesej daripada pengurusi bahawa masa telah tamat dan dibuka kepada soalan, kalau itu pun kalau saya boleh jawab. Okey, terima kasih.